وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Ustadul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat ke-12. Baik. Muka surat 94. Ke-12 berkata Imam Rabi' rahimahullahu ta'ala, berkata kepadaku oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wahai Rabi', jangan engkau bercakap pada perkara yang tidak berfaedah. Kerana apabila engkau telah bercakap dengan sesuatu perkataan, maka perkataan itu telah memiliki engkau dan engkau tidak dapat lagi menguasainya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah seorang ulama yang luar biasa. Seorang ulama yang luar biasa yang hidup di dalam generasi salaf, yang diiktirafkan keilmuannya oleh para alim ulama di zamannya dan di zaman yang kemudian daripadanya. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang luar biasa dan mempunyai ramai anak-anak murid dia yang besar-besar. Antara anak murid dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dan antara anak murid dia adalah Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Lepas tu ada seorang lagi nama sama, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i di samping dia mengajar anak murid dia cara memahami hukum hakam daripada Quran dan As-Sunnah. Dalam masa yang sama, Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi nasihat kepada anak muridnya. Yang mana nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita tengok, adalah nasihat yang berkait dengan hati, yang berkait dengan pembersihan jiwa. Allah Ta'ala bagi kepada Imam Syafi'i banyak kelebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan hanya menguasai ilmu fiqh, bahkan juga Imam Syafi'i adalah orang yang mengambil berat tentang pembersihan jiwa. Dalam hadis ni Imam Syafi'i berpesan. Imam Syafi'i banyak pesanan-pesanan dia kepada anak-anak murid dia. Kalau kita nak tengok benda pesanan dia kepada anak murid dia, boleh buka dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Antara contoh kitab Manaqib Asy-Syafi'i mungkin ada diterjemah dalam bahasa Indonesia, wallahu a'lam, aku tak tahu. Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Baihaqi, ada beberapa orang ulama menulis tentang sejarah hidup Imam Syafi'i, antaranya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi rahimahullah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Imam Syafi'i. Baik. Jadi dalam hadis ni, dalam athar ni, Imam Rabi' menyebut pernah Imam Syafi'i memberi pesanan kepada dia. Dia kata lagu mana? Wahai Rabi', jangan engkau bercakap pada perkara yang tidak berfaedah. Ni, ucapanmu ni jangan cakap benda yang tidak berfaedah. Apa yang diucap oleh Imam Syafi'i ataupun nasihat Imam Syafi'i kepada Imam Rabi', ini sebenarnya adalah pati daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, kata Rasulullah, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri-ciri eloknya Islam seseorang
dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat kepada dia. Orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat melalui perkataan dan perbuatan, itu menunjukkan bahawa orang itu memiliki agama Islam yang sempurna. Baik. Termasuklah perkataan dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap dengan percakapan yang baik ataupun dia diam. Dua je. Kalau betul tu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka sama ada dia bercakap benda yang baik. Contoh benda-benda yang baik, nasihat kepada orang, suruh orang buat kebaikan, cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Lepas tu mendamaikan orang yang berbalah. Okey, itu termasuk dalam benda-benda yang baik. Zikir-zikir, baca Al-Quran banyaklah. Jadi kata Rasulullah, kalau orang tu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun diam. Dua ni. Kalau tak mau cakap benda yang baik, diamlah. Tu apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, kata Rasulullah, "Man samata najah." Sesiapa yang diam, dia selamat. Orang yang diam selamat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, kata Rasulullah, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Sesiapa yang menjamin untukku anggota yang di antara dua tulang geraham ni dan anggota yang di antara dua kaki je, iaitu mulut dengan kemaluan, kalau dijamin untuk jaga, maka adman lahul jannah, aku jamin kepadanya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Maksudnya, pernah ditanya kepada Rasulullah tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Bendakah amalan ataupun anggota amalan yang paling banyak manusia masuk dalam syurga kerana amalan tersebut? Kata Rasul, dua perkara. Yang pertamanya taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lepas tu kemudian sahabat tanya lagi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Bendakah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Rasul tak mulut dulu, baru Rasul sebut kemaluan. Mulut, kemaluan yang banyak menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dia nasihat kepada Imam Rabi'. Kalau kita baca nasihat-nasihat Imam Syafi'i kepada anak-anak murid dia, memang cukup hebat. Ada satu ketika tu, ada beberapa orang anak murid dia ada di hadapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kabul ke mana? Imam Syafi'i kata, "Mung akan kembali kepada," seorang anak murid dia tu, aku lupa nama dia, "Mung akan kembali semula kepada mazhab ayahmu. Mung akan membantu, mung selepas daripada mati aku adalah orang yang akan meriwayatkan mazhab aku." Rasul Imam Syafi'i sebut orang ni gini, orang ni gini, orang ni gini, anak-anak murid dia. Selepas daripada Imam Syafi'i meninggal dunia, benda yang Imam Syafi'i khabar kepada anak murid dia semuanya berlaku. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Imam Syafi'i firasah yang tepat. Firasah yang tepat. Jadi orang ni, Imam Syafi'i dapat gini, orang ni dapat gini. Imam Syafi'i menyampaikan, dan benda ni dibukukan, diceritakan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Baik, kata Imam Syafi'i kepada anak murid dia, kerana ni alasan dia, kerana apabila engkau telah bercakap dengan sesuatu perkataan, maka perkataan itu telah memiliki engkau, dan engkau sudah tidak dapat lagi menguasainya. Gak tubik daripada mulut, ada hukum dah lah.
Tubik daripada mulut ada hukum dah. Sebelum tubik daripada mulut, kita yang memiliki, kita hak yang menguasai terhadap perkataan kita. Nak cakap pun tak apa, tak mau cakap pun tak apa. Gak tubik je daripada mulut, perkataan tu telah menguasai kita. Maksud dia, ada dah hukum yang berlaku kepada ucapan kita. Kita tidak boleh menguasai dah. Bila dah keluar, kalau ucapan kita salah, maka dosa. Bila dosa, azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Kalau perkataan hak yang dikeluarkan oleh mulut adalah perkataan yang baik, perkataan yang mendatangkan pahala, maka ada pahala. Maka ganjaran pahala, balasan kebaikan yang akan menanti. Okey, itu maksud perkataan kita hak yang memiliki kita. Satu ketika dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, Sayyidina Mu'adz bin Jabal bagi tanya Rasulullah tentang amalan yang dapat memasukkan dia ke dalam syurga Allah dan dapat menjauhi dia daripada neraka Allah. Maka kemudian Rasul cerita amalan. Selepas daripada itu Rasul kata, "Munak dak aku nak khabar kepadamu benda yang dapat menghimpunkan semua perkara ini." Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Nak dah wahai Rasulullah." Maka kata Rasul, "Kuffa 'alaika hadha." Mujaga benda ni. Rasul pun pegang lidah dia, pegang lidah waktu tubik. Rasul pegang lidah depan Mu'adz. Pegang lidah, tunjuk kepada Mu'adz, ni mu kena jaga benda ni. Kata Mu'adz, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Ni apa hak yang kita cakap pun ada kesalahan juga ke? Diambil kira juga ke? Kata Rasul kepada Mu'adz, "Sakilatka ummuk." Semoga makmu kehilanganmu. Ini perkataan yang digunakan oleh orang Arab, bukan bermaksud kepada makna hak yang betul. Ini cakapan orang Arab, perkataan yang bukan digunakan untuk maksud yang sebenar. Sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menyebabkan tersembang, terhumbangnya manusia ke dalam neraka Allah, melainkan ni apa yang dilakukan oleh lidah-lidah mereka. Baik. Kemudian ke-13 berkata Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani adalah anak murid kepada Imam Syafi'i, seorang ulama besar. Antara kitab yang cukup masyhur yang dikarang oleh Imam Al-Muzani, dia mengumpul perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Nama kitabnya Kitab Mukhtasar Al-Muzani. Imam Muzani dia berguru dengan Imam Syafi'i lama. Dan dia berguru dengan Imam Syafi'i dalam tempoh yang lama. Okey, sebelum daripada ni kita pernah belajar kitab Aqidah At-Tahawiyah. Imam At-Tahawi tu anak saudara kepada Imam Muzani. Imam Muzani rahimahullah subhanahu wa ta'ala seorang ulama besar. Dia belajar dengan Imam Syafi'i, akhirnya sampai kepada mujtahid, sampai kepada orang alim yang paling tinggi keilmuan dia. Dan dia menulis, mengumpul perkataan-perkataan Imam Syafi'i, ucapan-ucapan Imam Syafi'i, kenyataan-kenyataan Imam Syafi'i yang berkait dengan hukum hakam. Maka terkumpullah satu buku yang dinamakan sebagai Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani. Dan suatu ketika dahulu, selepas daripada kewafatan Imam Syafi'i, maka orang-orang penuntut-penuntut ilmu daripada seluruh dunia nak jumpa dengan Imam Syafi'i tak ada dah. Maka bagi jumpa dengan anak murid Imam Syafi'i. Antara orang yang mereka jumpa adalah Imam Muzani. Dan suatu ketika dahulu, apabila nak nikah, antara mahar kahwin yang akan diberikan oleh lelaki kepada perempuan adalah kitab Mukhtasar Al-Muzani. Suatu ketika dahulu. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muzani rahimahullah, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidak ada seorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Itu kita kena ingat. Kaedah dia, setiap kita ada orang suka kita, ada orang tak suka. Ada peminat dan ada orang yang tak suka kita. Kita nak beri orang suka belaka tidak mungkin sama sekali. Rasulullah insan yang terbaik. Tidak ada insan yang terbaik.
Dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan dan perbuatan dia. Dan dia sanggup menyusahkan diri dia untuk membantu orang lain. Tetapi gambar mana musuh dia? Dari kalangan musyrikin Mekah. Dia berdakwah, dia tidak kata kepada musyrikin Mekah, melainkan hal-hal yang berkait dengan akidah yang salah, akhlak yang tidak betul. Dia nak perbaiki perkara tersebut. Baik. Orang yang cukup baik, orang yang paling baik, sanggup menyusahkan diri demi untuk melihat orang lain senang. Itu pengalaman mana orang yang tidak suka kepada dia. Jadi kita nak orang suka kepada kita belaka adalah perkara yang mustahil sama sekali, tidak mungkin sama sekali. Kalau dok ramai pun orang tak suka kita, kat mana-mana pun ada juga orang yang tak suka kita. Bukan semua orang suka kita belaka. Sebab itulah di sana ada satu kaedah yang disebut oleh para alim ulama, ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia, nak suruh manusia suka belaka, adalah satu penghujung yang tidak dapat dicapai sama sekali. Tapi wa ridallah ghayatun la tutrak. Tapi redha Allah adalah satu penghujung yang tidak boleh ditinggal sama sekali. Mesti kita kena capaikan redha Allah. Maka kata dia, tinggallah benda yang tidak boleh mencapai, dan capailah benda yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kena utamakan redha Allah berbanding dengan redha manusia. Kita nak buat lagu mana? Nak suruh orang redha kita belaka, tidak mungkin sama sekali. Orang yang nak suruh orang redha belaka kepada dia, buat macam-macam pun tetap orang tidak suka, bukan semua orang suka kepada dia. Ni perkataan Imam Syafi'i. Tidak ada seorang jua pun kecuali ada baginya peminat dan pembenci. Maka jikalau begini keadaan setiap orang, maka hendaklah seseorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Macam kita buat contoh ginilah, ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mari ngajar. Contoh. Ada ustaz yang sahu, yang besar-besar. Tapi adakah semua orang bersetuju dengan dia? Tak semua, tak semua. Kadang-kadang orang yang mari dengar sendiri pun kadang-kadang tak setuju. Kadang-kadang pergi duduk kedai kopi duduk lepak buat dia. Jadi majlis ilmu yang kedua. Lepas majlis tu, ustaz khabar tadi tu, apa nak terima tu? Sedap dia. Apa nak terima? Apa nak terima? Apa tu adalah alasan ni. Jadi maksudnya setiap seorang, tidak ada orang yang suka belaka. Tidak ada orang benci belaka. Jadi benda kita duk fikir tentang orang. Kadang-kadang terfikir tentang orang, buat serabut otak. Orang kata buat serabut otak. Buat menyebabkan kehidupan kita tidak tenteram. Maka untuk mententeramkan kehidupan kita, abaikan hal yang berkait dengan orang, kita perbetulkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka jikalau begini keadaan setiap orang, maka hendaklah seorang itu melazimi mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-14, berkata Sufyan bin Uyainah. Ini juga seorang ulama yang besar di dalam generasi salaf dulu. Dia dua orang Sufyan yang besar belaka, ulama besar belaka, Sufyan ibn Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kedua-dua adalah ulama besar. Radhiyallahu anhu, berkata Sufyan ibn Uyainah di Muzdalifah. Maksudnya Muzdalifah, Muzdalifah ni adalah satu tempat yang terletak di Mekah. Bagi orang yang mengerjakan haji, antara wajib haji yang perlu dia kena buat adalah bermalam di Muzdalifah. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah, dia wukuf di padang Arafah. Setelah daripada maghrib terbenam matahari, maka pakat bertolak di muka Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah bukan rukun haji, tapi termasuk dalam wajib haji. Mesti kena buat. Baik. Lepas tu lepas daripada Muzdalifah, ia tepek dengan Mina. Lepas daripada bermalam di Muzdalifah, terus pergi ke Mina pagi esok untuk melontar Jamratul Aqabah pada hari raya.
Baik. Jadi benda berkata Sufyan bin Uyainah di Muzdalifah pada kali yang terakhir daripada ibadat haji yang beliau laksanakan. Dia last sekali ni ibadat haji yang dia buat. Sesungguhnya aku telah datang ke tempat ini 70 kali banyaknya. 70 kali dia datang ke situ. Dah buat benda, buat haji. Tapi di zaman dia perbelanjaan tidak seperti di zaman kita untuk orang kita. Di zaman kita untuk orang kita, orang ni, orang Malaysia kita ni. Parok. Kalau kita nak pergi tahun ni, 60-70 ribu melalui swasta. Tu pun kadang-kadang lekat lagi di KLIA. Lekat lagi. Ada masalah lagi. Baik. Masuk tabung haji. Daftar hari ni 150 tahun barangkali akan datang. Mungkin boleh boleh buat itulah rayuan lah lepas tu. Cuma nak ayat bukan boleh pergi lalu lah. Dia ni 70 kali buat haji. Ni kata kali yang ke-70 buat haji. Dia kalau dia haji dia bukan buat tiap-tiap bulan. Setahun sekali. Panjang benar umur dia ni. Panjang umur dia. Baik. Jadi masa kali ke-7 70 kali banyaknya. Dan pada setiap dan mungkin dia kadang-kadang kalau nak buat haji pun kan kita kan kalau pergi buat umrah, kita ada buat lawatan luar Madinah. Kita pergi ke Muzdalifah buat lawatan. Tapi kita bukan buat haji, mungkin juga. Baik. Jadi dia kata pada setiap kali aku berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan berdirinya aku di tempat ini sebagai pertemuan yang terakhir. Macam mana kita berdoa kalau kita pergi Mekah, ya Allah, janganlah menjadikan kedatangan aku pada tahun ini adalah kedatangan yang terakhir. Maksudnya minta Allah Ta'ala jemput pula akan datang. Jadi doa. Setiap kali pergi, dia doa. Tahun depan boleh pergi pula. Lepas tu doa. Boleh pergi pula. Doa. Boleh pergi pula. Doa. Boleh pergi pula. Lepas tu katanya, dan sekarang ini sebenarnya aku telah malu meminta kepada Allah akan yang demikian itu. Di perasaan malu ni benda yang Allah Ta'ala campur ke dalam hati. Ni perasaan yang Allah Ta'ala campur ke dalam hati. Rak mari perasaan malu. Allah malunya. Dia bagi ya. Aku minta Allah Ta'ala bagi. Minta Allah Ta'ala bagi. Minta Allah Ta'ala bagi. Allah. Dia bagi ya. Bagi perasaan dalam hati. Dia panggil benda ahwal. Kalau dalam istilah ulama tasawuf, bagi dah ahwal. Dia panggil bagi dah waridat. Dalam hati. Sudah. Banyaknya. Tuhan bagi ke aku. Bagi. Kita buat contoh gini lah. Kita nak faham ahwal. Baik. Ada orang tu WBT apa kita? WBT. Dia kadang-kadang masa pekat awal pegang je tak ada masalah. Tapi lama kelamaan kita nak bagi mikir gerak bagi perasaan malu. Malu nak pergi jumpa dia rasa malu. Kalau pergi makan kedai dia dah lah free WBT pula. Allah susah nak makan kedai. Jadi malu dah lah. Malu. Tu benda bagi dia perasaan dalam hati. Allah Ta'ala capuk dah dalam hati dia. Minta Tuhan bagi. Minta. Hak ni dah banyak lagi. Allah malunya. Sampai kepada tahun tu tak minta malu sangat. Bagi perasaan. Dia bagi perasaan nak buat dia dah. Bagi perasaan tu panggil dia waridatul ahwal. Nak buat dia dah bagi dalam diri. Maka kata dia lagi, sebenarnya aku telah malu meminta daripada Allah yang demikian itu. Kerana terlalu banyak kali aku telah meminta kepadanya. Banyak sangat Tuhan bagi belaka. Lalu Sufyan bin Uyainah selepas balik daripada haji tersebut, terus sahaja beliau meninggal dunia. Dia sampai masa dah kan. Sampai masa dah Allah Subhanahu Wa Taala campur perasaan malu. Tak mau dah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sampai masa dah. Tuhan buat asbab-asbab. Baik. Ke-15. Berkata Ahmad bin Abi Al-Huwara rahimahullahu ta'ala, aku bercita-cita mahu melihat Imam Abu Sulaiman Ad-Darani dalam mimpiku. Lalu aku dapat melihat beliau dalam mimpiku setelah cukup 1 tahun daripada tarikh beliau wafat. Dia kadang-kadang ada orang yang tertentu yang mana sentiasa bermimpi dengan mimpi yang benar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
antara perkara yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi dia ada mimpi yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis bahawasanya tidak tinggal nubuwah kenabian setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan sekadar banyak mana Rasulullah bagi tahu. Tak ada dah kenabian selepas daripada Rasulullah melainkan tinggal sikit je. Hak sikit itu maksud dia adalah mimpi orang beriman. Yang mana mimpi orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala bagi mimpi yang benar. Cuma Rasulullah membagikan mimpi orang beriman kepada 3. Yang pertamanya adalah gangguan syaitan. Yang keduanya adalah permainan tidur. Maksud dia permainan tidur, benda yang dia duk mikir sebelum daripada tidur masuk dalam tidur. Yang ketiga mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar sebenarnya ada tanda-tandanya. Ada alamat-alamat dia. Baik. Jadi orang ni dia bermimpi dengan mimpi yang sentiasa mimpi benar. Sentiasa mimpi benar. Jadi apa mimpi benar semua? Lepas tu ada seorang ulama besar nama Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani adalah seorang ulama besar di zaman tabi'in. Dia tinggal di mana Abu Sulaiman Ad-Darani? Dia tinggal di negeri Syria. Dia tinggal di negara Syria ataupun Suriah. Kita kata Syria. Baik. Kampung dia, kampung Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ataupun daerah yang kubur dia ada lah ni di Daraya. Dan hamba pernah sapa lah. Hamba pernah sapa dan pernah lah hamba ziarah kubur dia. Sekadar ziarah lah. Ziarah. Kita pergi jalan-jalan, orang kata ni kubur ulama Abu Salih, Abu Sulaiman Ad-Darani. Oh, sini kata. Baik. Jadi masa kita lain kebetulan lalu kat dia, jadi berhenti lah singgah. Jadi kata dia, aku bercita-cita mahu melihat Abu Sulaiman Ad-Darani dalam mimpiku. Supaya dapat bermimpi berjumpa dengan Abu Sulaiman Ad-Darani. Lalu aku dapat melihat beliau dalam mimpiku setelah cukup 1 tahun daripada tarikh beliau wafat. Aku berkata kepada beliau, wahai guru yang banyak mengajar, apakah yang dibalas oleh Allah Ta'ala daripada segala amalan engkau? Tanya. Tidak tanya bab lain. Tanya bab akhirat. Tanya bukan tak tanya bab lain. Setengah orang kita ni, zaman kita mungkin tak lah zaman-zaman sebelum daripada ni. Jumpa mimpi kau, minta nombor ekor lalu. Sungguh ni. Kita rajak sungguh ni. Biasa dengar tak? Biasa dengar. Biasa dengar kan? Mimpi jumpa minta nombor ekor. Jadi bahasa tak pakai. Siapa dalam mimpi pun minta nombor ekor lagi. Ada bahasa tak pakai gitu lah. Orang yang soleh, orang yang baik ni dalam mimpi dia duduk fikir hal yang baik lagi. Benda yang Allah Ta'ala balas kepadamu di atas kebaikan-kebaikan yang membuat sebelum daripada ni. Maka kata dia, tengok kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Lalu beliau menjawab, wahai Ahmad, ya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Ahmad bin Abi Huwara mimpi ini dalam masa yang sama sebagai teguran, sebagai peringatan kepada beliau supaya beliau lebih berhati-hati dalam hal-hal yang tertentu. Supaya lebih berhati-hati dalam hal yang tertentu. Ada orang yang rapat dengan Allah. Ada orang yang rapat dengan Allah. Apabila dia melakukan kesilapan, maka datang teguran dalam mimpi. Ada sebagai orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia nak berjumpa dengan Abu Sulaiman Ad-Darani. Jumpa. Ditanya, maka Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab suatu jawapan yang jawapan tersebut cukup bermanfaat untuk Ahmad bin Abi Huwara. Mana? Cuba kita tengok. Sebenarnya pada suatu hari aku datang daripada Bab Saghir. Bab Saghir ni nama satu tempat. Amba pun kalau amba duduk Syria pun nak tahu Bab Saghir. Tapi kalau sahabat-sahabat duduk Syria tahu Bab Saghir. Bab Saghir ni adalah satu kampung. Di situ banyak kubur. Dan tempat amba belajar pun di situ kok. Bab Saghir, tempat amba belajar.
Baik. Jadi kita tahulah bab sore ni. Kita duduk situ semua. Lalu aku menemui raga seorang tua yang ada di situ. Dan ku ambil sebatang kayu daripadanya. Ada raga orang tua. Raga orang. Barang orang ada di dalam. Oh tengok. Ambil sekayu je. Ambil satu kayu. Aku pun sudah lupa apa kau kayu yang aku ambil itu. Ku buat pencongkil gigi. Atau ku lempar begitu saja. Aku lupa dah ambil tu congkil gigi. Ataupun ambil. Saja nak main ambil. Sikit aja. Ambil. Maka sekarang ini saya sedang berhadapan dengan hisab kesalahanku itu sejak daripada 1 tahun yang sedang berlalu sampai ke malam ini. Ini benda peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi kepada Ahmad bin Abi Ali Al-Huwairah. Maka alangkah hebatnya kisah ini, kata Imam Nawawi. Ia mengingatkan supaya kita sentiasa berlaku wara'. Dan ia juga memberi amaran supaya kita berhati-hati daripada dosa yang kecil-kecil ataupun sebarang kezaliman terhadap harta orang lain. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-16. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Al-Hafiz Abu Ishaq Ibrahim Al-Muradi rahimahullahu taala daripada Abdullah bin Muhammad Al-Warraq radhiyallahu anhu. Kata dia, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik di masa kacau bilau. Di zaman fitnah muka dia suruh baik. Zaman fitnah ni zaman bercampur di antara kebaikan dan keburukan. Berlaku peperangan, fitnah di semerata tempat, tersebar di semerata tempat fitnah, sebagaimana contoh di zaman kita. Baik. Kemudian di mana ramai orang yang berbunuh-bunuhan, perang situ, perang sini, balas situ, balas sini. Suruhlah mereka dengan kebaikan. Dalam keadaan itu mungkin suruh orang buat baik. Semoga kamu disertai oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala bersama denganmu. Suruhlah mereka dengan kebaikan. Lalu ada orang berkata, mereka sebenarnya sibuk untuk keluar berperang. Lalu beliau menjawab, jikalau mereka mendapat penyertaan daripada Allah Ta'ala, sudah tentu mereka tidak akan berperang. Kalau sekiranya Allah Ta'ala bersama dengan mereka, maka mereka akan berhenti daripada berbalah. Kita kata contoh. Kita buat contoh. Kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan negara kita daripada huru-hara seperti ini. Sebelum daripada ni, di Syria. Sebenarnya sebelum daripada Syria, banyak-banyak dah negara-negara Islam. Syria, perang sama sendiri. Orang Islam lawan orang Islam. Memang ada setengah orang kita kata benda di antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang kata lagu tu. Tapi kalau kita tengok sungguhnya, realiti di sananya, bukan semua Syiah lawan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah pun. Hak yang Syiah tu kita tidak nafikan ada. Tapi bukan perang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, bukan. Bukan semata-mata peperangan tersebut di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Bahkan sama-sama kita pun ada. Sama-sama kita. Maksudnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak nu pegangan dia lain, hak ni pegangan dia lain. Pegang. Hak ni kecenderungan dia kepada pihak kerajaan, hak ni kecenderungan dia kepada pihak pembangkang. Perang. Mana? Di Syria. Sama juga di Yaman. Setengah tempat di negara Yaman tidak aman lagi. Baik. Jadi ketika orang duk perang situ, orang duk perang sini. Baik. Maka benda yang perlu kita buat, ajak manusia kepada kebaikan. Semoga Allah Ta'ala bersama denganmu, kata dia. Dan orang duk sibuk ke perang kita tidak faham orang sibuk ke perang lagu mana. Amba tengah tanya sebahagian daripada sahabat-sahabat daripada Yaman. Amba tanya, Amba tanya dah, mana tak ada ke pihak yang mendamaikan? Dia kata tak ada pihak yang mendamaikan. Hak yang banyak cucu api. Jadi akhirnya orang-orang muda terpaksa sama ada masuk kumpulan tu ataupun kumpulan itu hidup. Mereka masuk perang saat itu untuk hidup. Sebab dia kumpulan ni ada golongan yang taja dan akan bagi gaji, akan bagi duit bulanan.
kumpulan ni juga ada orang yang tajir dan bagi duit. Jadi setiap askar kumpulan ni ada gaji dia. Walaupun gaji yang jumlah yang kecil. Kerja tak ada. Nak hidup, sama ada pilih kumpulan ni ataupun kumpulan ni terpaksa. Mereka orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, sanggup hidup susah. Oh, kata siapa taat tu? Memang zaman fitnah sungguh lah. Nak gimana? Nak untuk kehidupan terpaksa kena masuk kumpulan ni ataupun kumpulan ni. Pekerjaan tak ada. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dalam keadaan tu pun mungkin ajak manusia kepada kebaikan. Sebab apabila manusia pergi kepada kebaikan, nescaya Allah Taala akan bersama dengan dia. Apabila Allah Subhanahu Taala akan bersama dengan dia, maka peperangan sesama sendiri akan berhenti. Ke-17, telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Al-Hafiz Abu Ishaq rahimahullahu taala daripada Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala, beliau berkata, ketika diadakan satu majlis bersama Imam Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala, lalu ada seorang yang mengumpat orang lain di dalam majlis tersebut. Maka beliau pun berkata, wahai sahabatku, hendaklah kamu mengingati hari di mana kapas akan disumbatkan ke atas kedua matamu. Baik. Jadi dia duduk ramai-ramai. Kita sebenarnya perlu ada orang yang lagu ni. Apabila ada maksiat terjadi, maka ada orang yang bagi nasihat. Jadi bila-bila duk ngopak, ada ngopak orang, kamu kena ingatlah, sampai masa mu akan mati. Baik. Tapi ada juga orang royak bab mati, tak apa, mati sekali seorang. Ada orang lagu tu. Maksudnya sebut mati masih lagi tidak dapat menahan dia daripada melakukan perkara yang dilarang. Ni orang ni cukup bahaya, orang yang lagu ni. Bahaya diri dia, nyanyi ke diri dia. Ke-18, dan berkata Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala, perkataan yang tidak ada faedahnya itu adalah satu penghinaan daripada Allah Taala terhadap orang yang memperkatakannya. Benda yang tidak berfaedah, orang tu ucap benda yang tidak berfaedah, sebenarnya penghinaan kepada diri dia sendiri, bukan penghinaan kepada orang lain. Baik. Ke-19 adalah di antara doa Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu taala, ya Maliku, ya Qadiru, ya man laysa lahu nadhir. Wahai Raja, wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang yang tidak ada baginya bandingan. Ke-20 berkata Khalaf bin Tamim rahimahullahu taala, aku melihat Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala datang ke negeri Syam. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini? Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak buka soalan sekejap. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Seorang yang sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur, tiba-tiba dia terniat sembahyang asar. Dalam masa yang sama dia mempunyai hutang sembahyang asar. Baik, adakah boleh dia membatalkan sembahyang tersebut untuk sembahyang zuhur? Baik. Jadi kalaulah dia sembahyang saat itu niat tunai, bukan qada, niat tunai, dan dimaksudkan niat tunai saat itu adalah dikerjakan sembahyang dalam waktu, jelas sembahyang dia tidak jadi kerana bukan waktu asar. Boleh faham kan? Jelas sembahyang dia tak jadi. Tapi kalau dia tidak niat tunai, maka sembahyang tu boleh mengganti sembahyang qada yang dia tinggal sebelum daripada ni. Akan tetapi dia sekarang ni bukan nak sembahyang qada tersebut, dia nak sembahyang zuhur, tapi dia tersalah niat, boleh je dia membatalkan sembahyang tersebut untuk sembahyang zuhur secara tunai. Wallahu a'lam.
Apakah hukum boh sungguh la air agak tupoh? Baik. Dia sekarang ni minum agak. Jelas perkara yang diharam. Dalam bab agak ni Allah Subhanahu Wa Taala melaknat peminum agak. Orang hak yang tuang, orang hak yang membawa, orang hak yang dibawa kepadanya, dan agak itu sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila bukan hanya perbuatan minum, bahkan diri agak itu dilaknat, maka setiap perbuatan yang membantu untuk memudahkan peminuman arak adalah dilarang. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah saling bertolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, dan jangan saling bertolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi sebenarnya majlis-majlis yang dihidangkan arak, hukum dia adalah haram, dilaknat. Dia kena lari daripada majlis tersebut, bukan duduk dalam majlis itu. Sampai kalau boh suruh kesak arak saat itu, bermakna dia berada dalam majlis arak. Jadi sekurang-kurangnya dia saat itu tolong memeriahkan majlis tersebut. Dah main boh suruh apa tadi, mungkin akak, tidak minum pun akak, semuanya adalah dilarang oleh syarak. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam wa a'lam. Ada lagi soalan lain? Niat lupa mengikut imam. Baik. Makmum saat itu dia sembahyang Jumaat, tapi dalam niat dia terlupa untuk mengikut imam. Hukumnya sembahyang Jumaat dia tidak sah. Kerana syarat Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Syarat Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Apabila tidak cukup syarat sah Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Jadi kalulah tidak ada niat berjemaah, maka tak sah sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat tak boleh sembahyang seorang diri. Ketika dia tidak niat berjemaah, bermakna dia sembahyang seorang diri, tidak sah sembahyang Jumaat dia. Cuma kita kena faham, apakah yang dimaksud dengan niat mengikut imam. Niat mengikut imam bukanlah mesti kita hadirkan dalam hati kita, kita berlafaz dalam hati kita sahaja aku mengikut imam. Bukan mesti begitu. Bahkan kita sedar kita nak mengikut dia, maka sudah dikirakan niat mengikut imam. Kita sedar kita nak ikut dia dalam hati, maka sudah dikirakan niat mengikut imam. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Lelaki memakai wang yang berlebihan menarik perhatian wanita. Orang lelaki memakai wang yang berlebih-lebihan menarik pandangan wanita, tak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Dalil. Kalau nak benda bukti, dalil. Nabi SAW dalam tahun Hajjatul Wada', ketika Rasulullah mengerjakan haji, bersama dengan Rasulullah ramai di kalangan orang perempuan bersama dengan Rasulullah yang mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Sebelum daripada Rasulullah berihram, Rasulullah mengenakan wangian pada tubuh Rasulullah, sehingga jelas di atas kepala Rasulullah wangi-wangian. Rasulullah kan wangi ketika hidup, mati dan ketika hidup kan. Jadi tidak menjadi masalah. Hak yang tak bolehnya adalah benda perempuan memakai berlebih-lebihan. Baik, di pada asalnya meletakkan wangian adalah dibolehkan sama lelaki dan perempuan. Tetapi bagi perempuan ada larangan khusus. Baik, bagi perempuan ada benda, ada larangan khusus. Apabila bagi perempuan ada larangan khusus, maka dilarang perempuan. Tapi orang lelaki tetap hukum dia adalah dibolehkan, tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Lelaki pakai seluar ketat atas daripada lutut, lepas tu pakai luar pendek. Luar pendek pun atas daripada lutut. Orang lelaki pakai luar ketat atas daripada lutut, bawah lutut. Ambil silap dengar ke? Salah sebut. Orang lelaki pakai luar pendek,
Tapi bawah lutut cuma ketak, nampak belaka. Betul. Baik. Memada ke tak? Jawapannya kena tengok. Kalau dia duduk dalam rumah dia seorang je, tak ada masalah. Dia duduk patah, tapi patah tu tak ada orang. Satu pula tak ada orang pergi, dia seorang je pergi. Sebab dia ada fiber. Orang lain tak ada. Siapa? Dia seorang je. Tak ada masalah. Tapi kalau depan orang ramai, baik. Sama ada depan orang lelaki ataupun orang puang, maka kita kena tengok. Cukup tak syarat penutupan aurat? Syarat penutupan aurat pada pandangan mata mesti kena cukup 2 syarat. Syarat yang pertama adalah tidak menampak warna kulit. Itu syarat yang pertama, tak nampak warna kulit. Kalau dia pakai kain tebal gelas ni kain, tapi warna pun macam gelas ni juga. Warna gelas ni je. Cuma kubur dengan dubu je tutup. Hak lain nampak leka. Cuma dia kata nampak kulit tapi kulit kalau hak tempat kudi-kudi nampak sebab gelas gini kan. Adakah boleh? Tak boleh. Sebab dia sebab tidak menutupi warna kulit. Okey, itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti kena menutupi bentuk tubuh. Kalau tidak menutupi bentuk tubuh, maka tidak dibolehkan. Tidak menutupi bentuk tubuh. Jadi pakai luar pendek itu, macam setengah orang naik basikal tu, punggung tu nampak 2 tih. Lepas tu kosang burung pula macam ada sarang pula. Sungguh kita tengok sungguh kamu seorang nampak? Nampak belaka kau? Kita tengok sungguh. Hak tu tidak menepati. Hak tu tidak menepati. Kalau duduk di zaman Sayyidina Umar tak tahu kena lepas berapa kali di Sayyidina Umar tak tahu. Kalau duduk di zaman Sayyidina Umar tak tahu lah berapa kali kena rodang di Sayyidina Umar. Kena ta'zir di Sayyidina Umar sini. Baik, wallahu a'lam. Orang puang dia sembahyang seorang, dia baca kuat seorang diri dia, tidak menjadi masalah. Cuma kena tengok dia pada asalnya kita ada sembahyang dia, sembahyang hak yang jahriyah, lepas tu sembahyang hak yang sirriyah. Kalau sembahyang sirriyah, sembahyang zuhur, sembahyang asar, kau baca kuat tu adalah tidak bertepatan dengan sunnah. Tapi baca seorang kuat tak ada masalah. Kalau ada di depan orang lelaki pun kalau dibaca kuat, memang setengah daripada ulama tidak membolehkan. Tapi ada sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidaklah sampai kepada haram, tapi hanya setahap makruh sahaja. Wallahu a'lam. Kalau baca kuat waktu zuhur tu makruh ke? Baca kuat bagi sembahyang zuhur hukum dia makruh. Dia tidaklah haram, hukum dia adalah makruh. Wallahu a'lam. Tak adalah. Ada kita di sini ya. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.